Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masuk untuk latihan bab 4 tingkatan 5 untuk 4.3 pantulan. Okay, ini adalah definisinya untuk pantulan. Pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik dipantulkan pada satah yang sama pada suatu garis yang dinamakan pada paksi pantulan. Contohnya ini adalah kamu, iaitu objek. Ada objek, macam kamu tengok cermin, ada cermin, dan kamu ada image yang terhasil sama 100% dengan objek. Cuma dia terpantul sahaja. Tidak ada, kalaulah dia ada kepala, image pun ada kepala. Itu pantulan. Kita tengok pula simetri dalam pantulan. Apa itu garis simetri? Okey. Maksud simetri adalah padanan tepat. Tepat maknanya bila kamu tengok cermin, itulah image yang terhasilkan. Sama ada saiz, bentuk, sisi sesuatu objek. Manakala garis simetri ni yang membahagikan suatu bentuk kepada dua bahagian. Okey, contohnya yang ni, kamu tengok cermin, di tengah-tengah ni, ini dipanggilkan paksi simetri. Dia mesti berada di tengah-tengah. Kita tengok lagi maksud. Image bagi pantulan, okey, image mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Cuma, okey, dia kata sini, tetapi bersongsangan. Okey, bersongsang. Jadi kita tengok sini contoh dahulu. Contoh 1, ini adalah contoh yang perlu kamu jawab. Tengok, berikan justifikasi berkenaan dengan rajah di bawah. Okey, yang ni A ni adakah pantulan atau tidak? Ini adalah jawapannya. Ini jawapannya. Ada sudah cikgu berikan, kamu tinggal salin. Sama ada A. A adalah pantulan. Kenapa ini adalah pantulan? Ini adalah pantulan. Jawapannya sebab bentuk saiz adalah sama dengan objek, tetapi orientasinya songsang. Macam yang kita tahu, contohnya di sini, ini adalah paksi simetrinya yang warna biru. Maknanya kalau di sini objek, dia terpantul, akan terhasillah image. Kita tengok pula B. Ini adalah pantulan atau tidak? Macam mana dia mau pantul? Sebab tidak ada jarak langsung. Ini bukan pantulan. Okey, jadi B bukan pantulan kerana pasangan rajah tidak mempunyai jarak serenjang. Tidak ada jarak. Contohnya kalau di sini kita mau cari garisan simetri, macam mana? Di sini berlanggar. Jadi tidak boleh wujud garisan simetri. Jadi ini bukan pantulan. Cuba tengok pula untuk C pula. Okey, C yang ni, adakah pantulan atau tidak? Di mana garisan simetri? Kita tengok di sini garisan simetrinya. Macam tu. Dia adalah pantulan. Kenapa pantulan? Sebab ni yang warna biru ni, ini adalah garisan simetri. Garisan simetri. Dia mesti berada di tengah-tengah. Jadi ini akan memantul yang di sebelah. Sama saiznya. Macam kita tengok cermin, itu pantulan. Jadi ini C jawapannya pantulan. Kerana bentuk dan saiz image adalah sama tetapi orientasinya songsang. Ini adalah jawapannya ni 3 ni. A, B, C. Okey, yang contoh 2 tidak ada jawapan. Okey, kita tengok sini. Contoh 2. Garis putus-putus merupakan garisan simetri. Yang ini, warna merah tu adalah simetri. Yang mana garisan warna merah. Garisan merah. Okey, itu dipanggil simetri. Lengkapkan rajah di bawah. Dia suruh lukis. Lukislah. Kalau ini adalah
objek, maknanya kita kena lukis image yang terhasil. Kalau di tengah-tengah ni ada paksi simetri. Ini paksi simetri ataupun garisan simetri dipanggil. Jadi kita akan lukis hasilnya. Kita ambil warna lain. Sama dengan ni. Contohnya di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Jadi kita kena letak 1, 2, 3 kotak juga. Kita lukis 3 kotak. Macam tu. Lepas tu kira lagi di sebelah. Berapa kotak di sini? 1, 2. Ada 2 kotak. Jadi kita pun lukis. Itu sebab dia memantul kan? Dia memantul. Okey, seterusnya kita sambunglah yang ni. Tinggal sambung yang tu. Tarik daripada hujung, sambung. Okey, dan terhasillah image. Ini jawapannya. Jadi bila ada paksi simetri, ini ada paksi simetrinya atau garis simetri. Jadi bila dia memantul akan terhasillah image. Ini jawapannya. Okey, contoh nombor 2. Okey, tengok pula contoh seterusnya. Contoh seterusnya di sini dalam rajah yang berikut. Okey, ini penentuan paksi pantulan. Kita mau cari di mana paksinya tu. Paksi pantulan ataupun kita tengok situ namanya simetri lah. Di mana garis simetrinya. Poligon T adalah image kepada poligon T koma ni adalah image kepada poligon T. Kalau ada koma maknanya dia adalah image. Ni nampak koma di atas ni, apostrophe koma di atas tu maknanya dia adalah image. Kalau dia tidak ada T sahaja itu adalah objek. Okey, jadi kita tengok di mana paksinya. Ini ada 2 gambar. 2 gambar. Kita tentukan ini adalah objek. Yang ini adalah image. Jadi maknanya yang ini ni akan terpantul, terhasillah image. Jadi di mana dia punya paksi kita kira berapa unit. Di mana tengah-tengah. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Okey. Ada 4. Ada 4 kotak. Jadi di mana tengah-tengahnya? Jadi di sini. Jadi bermakna di sinilah paksi pantulannya. Kita ambil ni, tarik sini. Sebab apa warna purple tu? Sebab sini ada sama 2 unit dan sini pun 2 unit. Jadi kita bagi tahu bahawa paksi pantulan di mana? Pada paksi Y. Kenapa paksi Y? Sebab ini nih garis yang bertindih ni ini dinamakan paksi Y. Yang purple tu ngam-ngam kena pada paksi Y. Jadi paksi pantulannya itulah pada paksi Y. Okey, kita tengok pula di sini. Soalan B. Di mana paksi pantulannya? Kita tengok sini dia akan image-nya beginilah. Image dengan objeknya dia memantul macam ni. Jadi di sinilah ada tengah-tengah sepatutnya ada paksi pantulannya atau simetrinya. Jadi kita kira berapa? Ada 1, 2. Ada 2 unit. Jadi tengah-tengahnya berada di sini. Okey, jadi kita ambil pen pensel, kita garis. Itu dia punya paksi. Ataupun kita letak garis garis putus-putus lah. Okey, garis putus-putus. Okey, bila garis putus-putus itu yang purple tu dipanggil paksi pantulan. Okey, paksi pantulan pada ni berapa nilainya? Tengok di sini. Ni nampak sini ni. Ni paksi pantulannya pada berapa tu? Y sama dengan 1. Ini Y kan? Y sama dengan 1. Jadi tulislah paksi pantulan
paksi pantulan pada di mana y sama dengan 1. Okey, y sama dengan 1. Apabila y 1 di sini, di sinilah paksi pantulannya. Okey, jadi kita tahu ada objek, ada image yang terhasil. Okey, soalan terakhir. Image bagi suatu objek di bawah suatu pantulan. Ini pula kita mau letak di mana image terhasil. Kita mesti tahu di mana koordinatnya. Contohnya C32 ni, ini adalah objek. Ini objeknya. Dia kata cari image, koordinat image di bawah pantulan paksi X. Maknanya pantulan tu paksi X. Kita buat garisan pada paksi X. Ini jawapannya. Ini dia punya cara kerjanya. Okey, ini C ni dia punya koordinat berapa? 3, 2. Kenapa 3, 2? Sebab dia berada di 3X. Yang di sini paksi X, di sini paksi Y. Okey. Maknanya di situ, di sini dia 3 dan di sini dia 2. Sebab itu koordinatnya 3, 2. Jadi kita mau cari di mana paksi X. Paksi X yang inilah. Yang ni paksi X. Jadi di sini kita punya paksi, kita letak paksi kita. Kita letak paksi kita 1, 2 macam ni. Yang purple tu itu adalah paksi pantulan. Sekarang ni kita cari di mana terhasilnya image kita. Ini objek ya. Ini objek. Okey, objek. Jadi kalau kita mau gerakkan dia di mana? Di sini 1, 2. Kalau 2 kena, mestilah terhasil pun mesti 2. 1, 2. Okey, dia berada di sini. Ini adalah image-nya. Jadi kita pun letaklah image di situ. Di sini adalah image. Image yang terhasil. Okey, image yang terhasil. Ini image yang terhasil. Ini objek. Okay. Berapakah koordinat image tersebut? Jadi kita kena kira lah. Bila sudah terhasil image di situ 1, 2, 1, 2 kan? Okey, ini dia punya pembahagi tengah-tengah. Kita kira berapa koordinatnya. Ini koordinatnya tengok. X 3, Y negatif 2. Jadi jawapannya koordinat untuk apa? Image adalah berapa? 3, 2. Okey. Kalau di sini huruf C objek, jadi image-nya kita akan guna sebagai C koma di atas. C koma di atas bermaksud image. Ada koma di atas ni, apostrophe tu bermaksud C ni image. Jadi koordinat untuk image adalah 3, 2. Maknanya di sinilah C koma sama dengan 3, 2. 3 X 2 Y. Sini. Nampak ni? 3 untuk X dan negatif 2. Okey, sorry. Tertinggal negatif. Negatif 2 untuk Y. Okey. Tengok pula soalan B. Tentukan koordinat objek bagi image ni. 4, 1. Yang ni dia bagi pula image. Image sudah ada. Pantulan X negatif 1. Dia suruh cari koordinat objek pula. Kalau objek, kalau di sini I, maknanya kita kena cari koordinat huruf I. Kan di sini I ada koma untuk image. Jadi kita kena cari berapakah koordinat untuk I sahaja. Kita ada ni. Ini dia punya paksilah. Jadi di sini I koma ni, ini adalah I image. Okey, image. Ini image yang terhasil. Okey, image yang terhasil.
Lepas tu pantulan pula, paksi pantulan X negatif 1. Jadi kita kena cari di mana negatif 1. Ini huruf X, di mana negatif 1? Di sini. Negatif 1. Ini negatif 1. Jadi paksinya berada di situ, kita pun buatlah paksinya negatif 1. Oke, garis. Oke, begitu. Oke, bila sudah ada paksi pantulan, paksi pantulannya. Paksi pantulan. Jadi kita kiralah berapa di sini nih kena kepada paksi pantulan. Berapa unit? 1, 2, 3. 3 unit. Kalau 3 unit maknanya dia kena berada ke sebelah pun 3 unit. 1, 2, 3. Berhenti di situ. Di sinilah dia punya objek. Oke. Jadi kita pun letak di situ. Di situ huruf apa? Huruf I sahaja. I saya sini ada I koma. Jadi kawannya tu pasangannya mestilah I sahaja. Jadi apabila tidak ada koma di atas, dia dipanggil objek. Oke. Jadi berapakah koordinat objek tu? Jadi kita tengok koordinatnya, tengok huruf X. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Kita tulis di situ jawapannya. Koordinat untuk objek. Objek apa? Huruf I. Objek I. Yang ini, berapa koordinatnya? 2, 1. Oke. Jadi 2, 1. Begitu. Apa maksud 21? Oke, 21 tu bermaksud yang ini huruf X, yang ini huruf Y. Oke, X, Y. Jadi sini X, X-nya berapa? Ini X, X-nya adalah 2 dan Y-nya pula, Y-nya adalah 1. Jadi 21 itu adalah jawapannya. Jawapan untuk contoh 1 yang ini. Itu saja.